Kenyataan Ahmad Zahid untuk tidak usik rakan parti bukti semangat perpaduan dalam kerajaan. Sultan Selangor titah segerakan pemulihan kanak-kanak GISP. Anthony Loke beritahu kemajuan projek ECRL capai 72% setakat September. Bersatu persoal sambutan meriah kapal tentera Cina berlabuh di pelabuhan Pulau Pinang. Bekas Menteri Pendidikan sedia beri kerjasama berkait kes Wan Bestari Net. Najib beritahu mahkamah wang dikredit ke akaun bank miliknya bukan pendapatan peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata, kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mengingatkan pimpinan UMNO supaya tidak mengusik rakan-rakan parti komponen membuktikan semangat perpaduan dalam kerajaan. Menurutnya, kenyataan tersebut mencerminkan kesatuan hati dalam kalangan pimpinan kerajaan serta matlamat bersama untuk mencapai kestabilan politik demi membangunkan negara. Beliau percaya bahawa kefahaman yang terjalin dalam kalangan parti-parti komponen kerajaan perpaduan akan membolehkan usaha yang lebih baik dilakukan bagi menempatkan Malaysia dalam kedudukan yang cukup dihormati di persada dunia. Semalam, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Nur Jazlan Muhammad, yang meminta Pakatan Harapan PH memohon maaf secara terbuka kepada UMNO atas serangan selama berdekat terhadap parti itu adalah bersifat peribadi. Ahmad Zahid berkata, beliau telah bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ketua-ketua parti komponen selepas mesyuarat Jemaah Menteri semalam dan bersepakat mengetepikan perbezaan serta menjalin kerjasama lebih baik bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk pilihan raya kecil dan pilihan raya umum. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan untuk menyegerakan proses pemulihan kanak-kanak yang berkait GISP dan tidak dilengah-lengahkan kerana ia membabitkan masa depan mereka. Kenyataan di laman Facebook Selangor Royal Office memaklumkan baginda mahu jawatan kuasa khas dibentuk kerajaan negeri untuk menangani isu itu menghasilkan kertas kerja terperinci. Menurutnya, langkah itu untuk mengenal pasti kaedah terbaik, memulihkan kanak-kanak diselamatkan dari rumah amal kendalian GISP sebelum ini. Katanya, jawatan kuasa itu kelak akan melapor terus kepada baginda serta bertanggungjawab memulihkan kanak-kanak itu seterusnya diintegrasikan semula ke dalam masyarakat dalam tempoh ditetapkan. Hantaran itu turut memaklumkan Sultan Sharafuddin menerima menghadap Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor Muhammad Fahmi Ngah dan Ahli Majlis Agama Islam Selangor Salehuddin Saidin bagi membincangkan perkara terbabit. Kerajaan Selangor menubuhkan jawatan kuasa khas itu untuk memulihkan kanak-kanak yang diselamatkan di rumah amal GISP di negeri terbabit. Kemajuan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang dengan Pantai Timur telah mencapai 72.93% setakat September. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siufuk berkata, tahap kemajuan yang memberangsangkan itu selari dengan jadual penyiapan jajaran ECRL dari Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026. Beliau berkata, jajaran rel antara Gombak dan Pelabuhan Kelang pula dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2027. Ditanya adakah projek pembinaan ECRL sejauh 665 km itu akan terjejas memandangkan Terengganu dijangka memasuki musim tengkujuh susulan monsun Timur Laut November ini, beliau berkata, perkara itu telah diambil kira pihak pemaju membabitkan MRL dan China Communication Construction Company Limited (CCCC).
Lok berkata beberapa kawasan yang dilalui ECRL itu dibina lebih tinggi daripada permukaan tanah bagi mengelakkan terkesan banjir, termasuk melalui pembinaan cejambat. Sementara itu, mengenai MOU yang mengintegrasikan operasi logistik Epic Berhad dengan rangkaian ECRL khasnya di laluan sambungan pelabuhan Kemaman itu, Lok berkata ia akan merancangkan pengangkutan kargo melalui rangkaian rel berintegrasi yang efisien, kos efektif dan mesra alam. Pengerusi Biro Antarabangsa Bersatu Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyifatkan sambutan meriah terhadap kapal tentera Cina yang berlabuh di Pelabuhan Pulau Pinang sebagai tidak masuk akal terutama ketika perairan Malaysia iaitu di Sabah dan Sarawak diceroboh oleh aset negara berkenaan. Katanya, kerajaan perlu lebih sensitif dalam mengendalikan sesuatu majlis agar tidak menimbulkan kemarahan rakyat. Beliau sekaligus mempersoalkan adakah Kementerian Luar Negeri dirujuk terlebih dahulu dan mengapa sambutan begitu hangat diberikan kepada mereka. Saifuddin menambah lebih menimbulkan keresahan awam apabila kerajaan sehingga kini belum memberi penyelesaian mengenai kemasukan warga Cina ke negara ini yang sebahagiannya tidak dapat dikesan. Katanya, ia berkait rapat dengan keselamatan, kedaulatan dan jati diri. Justru beliau berharap Kementerian Pertahanan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kementerian Pendidikan KPM memberikan penjelasan berhubung perkara itu. Dalam masa sama, beliau yang juga bekas Menteri Luar mengakui ia bukan satu kesilapan mutlak kerana sebelum ini negara mengizinkan banyak kapal tentera laut asing berlabuh tetapi kesemuanya mengikut prosedur. Saya tidak ada sebarang halangan dan bersedia untuk memberi kerjasama bagi membantu siasatan SPRM pada bila-bila masa jika saya diperlukan hadir untuk memberi keterangan. Itu yang dinyatakan bekas Menteri Pendidikan Mazir Khalid sekaligus menyatakan kesediaannya dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu projek One Best Tarinet Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Mazir yang memegang jawatan Menteri Pendidikan antara tahun 2015 hingga 2018 berkata, setakat ini beliau belum lagi menerima notis arahan untuk hadir ke pejabat SPRM. Katanya, setakat ini beliau hanya dimaklumkan mengenai perkara itu melalui portal media yang menyebut namanya antara yang akan dipanggil SPRM. Terdahulu, SPRM memaklumkan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memanggil Mazir bagi membantu siasatan kes One Best Tarinet membabitkan sebuah syarikat yang dilantik oleh kementerian untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada 8,000 sekolah yang didakwa membuat tuntutan palsu. Mazir berkata, sebagai bekas Menteri Pendidikan, beliau memahami namanya akan termasuk di dalam senarai individu yang bakal dipanggil untuk memberi keterangan bagi melengkapkan proses siasatan oleh pihak SPRM. Najib Razak memaklumkan Mahkamah Tinggi bahawa 120 juta USD yang dikreditkan ke dalam akaun bank miliknya melalui 3 transaksi bukanlah pendapatan pribadi mahupun berasal daripada SRC International Sdn Bhd atau kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib selaku defendant pertama berkata demikian ketika disoal oleh Peguam SRC International Lim Chi Wee pada perbicaraan kes saman syarikat itu sebanyak 1.18 bilion USD terhadap beliau dan bekas CEO SRC Nick Faisal Arif Kamil yang masih bebas. Pada Mei 2021, SRC International di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman yang mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta memperoleh ganjaran pribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. Sebelum ini, SRC International menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. SRC International memohon deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami olehnya akibat pelanggaran tugas dan amanah serta menuntut Najib membayar pempasan 42 juta bagi kerugian itu.
Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung hari ini. Sekian saja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.